Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Noramzan Ahmad Malindo akan membentangkan penyelidikan berkaitan keberkesanan penggunaan e-crop dalam meningkatkan tahap literasi pendidikan digital murid di SMK Tinusa Sandakan. Pembelajaran kooperatif dan kolaboratif merupakan satu pendekatan pedagogi yang menekankan interaksi antara murid, perkongsian ilmu serta penyelesaian masalah secara bersama. Dalam konteks pembelajaran berasaskan digital ini, prinsip-prinsip ini dapat diperkukuhkan lagi melalui penggunaan teknologi yang bersifat interaktif, fleksibel dan juga berpusatkan murid. Guru mendapati bahawa kaedah chalk and talk sudah tidak relevan dan tidak sesuai dijalankan sepenuhnya di dalam bilik darjah, yang mana guru hendaklah memfokuskan standard 4 di dalam SKPMJ 2. Guru juga hendaklah menerapkan pedagogi didik hibur kepada semua murid-murid di dalam bilik darjah semasa sesi PDPC dijalankan, serta penggunaan bahan bantu mengajar sangat diperlukan bagi membantu murid-murid untuk memudahkan topik-topik yang mereka pelajari dapat difahami dengan mudah, serta sesi temu bual telah dijalankan di antara guru dan murid, yang mana mendapati bahawa murid sukar untuk memahami topik-topik yang dipelajari dan menyebabkan mereka kurang berminat dengan subjek-subjek tertentu, serta murid berasa cepat bosan dan mudah hilang fokus ketika sesi PDPC dijalankan di dalam bilik darjah. Kajian ini dijalankan untuk membantu murid meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi digital semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan di bilik darjah. Pembelajaran yang berasaskan teknologi dan ICT akan menjadikan suasana pembelajar lebih kondusif dan memberikan impak yang positif terhadap kognitif murid di dalam bilik darjah, yang mana akan dapat meningkatkan minat murid belajar, merangsang pemikiran kritis dan kreatif, meningkatkan komunikasi dan kolaboratif murid, menggalakkan pemerolehan ilmu melalui platform Access Delima secara lebih praktikal, serta dapat memanfaatkan ILMS di dalam pendidikan. Berikut merupakan objektif kajian yang mana adalah tujuannya bagi mengenal pasti tahap literasi digital murid sebelum dan selepas menggunakan Chromebook, serta menilai sejauh mana Chromebook tersebut meningkatkan kemahiran teknikal, pembelajaran kendiri dan juga kolaboratif dalam kalangan murid, serta menganalisis potensi Chromebook sebagai modul pelaksanaan pembelajaran digital inklusif dan mampan di sekolah luar bandar. Berikut merupakan kumpulan sasaran yang mana terdiri daripada 25 orang murid tingkatan 5 Vega SMK Tinusa Sandakan. Analis tinjauan awal mendapati pada fasa pemerhatian awal, murid mudah hilang fokus apabila kaedah chalk and talk digunakan sepenuhnya ketika sesi PDPC dijalankan. Malah, murid cenderung pasif tanpa interaksi yang bermakna, serta tahap pendedahan terhadap penggunaan teknologi digital dalam kalangan murid tersebut masih pada tahap yang rendah, dan hanya sebahagian kecil murid sahaja yang menunjukkan penglibatan aktif dan murid merasa cepat bosan sepanjang PDPC dijalankan di dalam bilik darjah. Maka oleh itu, ujian pra dan soal selidik telah disebarluaskan kepada murid-murid bagi mengenal pasti tahap pengetahuan serta tahap kemahiran terhadap penggunaan teknologi digital di dalam pendidikan. Kemudian, temu bual telah dijalankan bersama beberapa guru mata pelajaran dan murid-murid untuk mengenal pasti tahap pengetahuan, kemahiran, pengaplikasian serta cadangan masa hadapan berkaitan digital teknologi di dalam pendidikan. Bagi pelaksanaan intervensi pada fasa pertama, iaitu pengumpulan dana, yang mana dana telah dikumpulkan melalui sumbangan dan inisiatif saya sebagai guru sendiri, dan juga telah dibantu daripada sumbangan guru-guru SMK Tinusa Sandakan, serta sumbangan daripada pihak PIBG, serta sumbangan daripada pihak NGO dan sektor korporat. Apabila dana sudah dikumpulkan, maka pada fasa kedua pembelian Chromebook secara terpakai telah dijalankan, yang mana telah bekerjasama dengan satu company iaitu One9 Technology Sdn Berhad, yang mana laptop Chromebook terpakai tersebut berharga RM150 bagi satu unit, dan pembelian dilakukan sebanyak 20 unit Chromebook second hand terpakai bagi kegunaan PDPC di dalam bilik darjah.
Pada fasa seterusnya, pembelajaran berasaskan digital telah diperkenalkan kepada murid-murid, yang mana saya sebagai seorang guru telah memberi tunjuk ajar kepada murid-murid berkaitan penggunaan Chromebook tersebut di dalam bilik darjah, membimbing murid-murid untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang bersesuaian dengan PDPC. Seterusnya, yang paling penting adalah memfokuskan pembelajaran dengan penggunaan Delima serta Google Classroom. Antara aplikasi-aplikasi yang membantu bagi meningkatkan kognitif murid semasa PDPC, yang pertama seperti Google Classroom, Canva for Education, Delima MOE, YouTube Channel, Google Scholar, Padlet, dan gamifikasi di dalam pendidikan. Melalui dapatan kajian, borang maklum bala soal selidik, pemerhatian dan temubul yang telah dijalankan kepada guru serta murid-murid mendapati bahawa penggunaan e-crop di dalam PDPC akan dapat meningkatkan fokus terhadap pembelajaran murid semakin baik. Kemudian, murid mula teruja dan tidak sabar untuk belajar, serta kemahiran menggunakan teknologi digital murid semakin hari semakin baik. Dan yang paling penting, murid mampu untuk menunjukkan kebolehan, prestasi yang baik serta berani untuk membentangkan hasil kerja mereka. Berikut merupakan perbezaan ujian pra dan ujian pos. Dapatan bahagian perbezaan ujian skor perbandingan ujian pra dan ujian pos. Seterusnya, berikut menunjukkan respon soal selidik selepas menggunakan e-crop bahagian B terhadap kecenderungan murid menggunakan e-crop. Bahagian C, keyakinan terhadap digital. Dan juga bahagian D, penghargaan terhadap teknologi. Berikut merupakan hasil kerja kumpulan murid yang mana menunjukkan penghasilan projek yang daripada sesi pembentangan yang dihasilkan oleh murid-murid itu sendiri ketika sesi PDPC menggunakan Chromebook tersebut. Berikut merupakan contoh dokumentasi pembelajaran abad ke-21, iaitu pembentangan hasil kerja kumpulan daripada murid-murid. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, antara elemen yang paling penting untuk menjadikan satu pembelajaran bermakna di dalam kelas ialah peranan seorang guru untuk mencapai objektif pembelajaran tersebut tercapai. Oleh itu, guru hendaklah menjadi seorang perancang bagi memudahkan satu proses pengajaran dan pembelajaran di kelas dengan lebih teratur dan baik. Dan murid juga hendaklah bertindak sebagai pelajar yang aktif dan bersungguh-sungguh dalam meneroka dan meningkatkan kemahiran pembelajaran digital teknologi di dalam bilik darjah. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.